Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua para panel. Nama saya Adi Azman bin Ahmad daripada Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian berkenaan dengan hubungan dan pengaruh pencapaian matematik kejuruteraan 1 dan matematik kejuruteraan 2 terhadap pencapaian matematik kejuruteraan elektrik di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Baiklah, berikut adalah skop kandungan yang akan saya perincikan sebentar lagi. Saya mulakan dengan pengenalan. Menurut Awardon dan Ojo 2013, matematik adalah kemahiran yang digunakan dalam pelbagai bidang sains kejuruteraan, perniagaan dan sains sosial. Oleh sebab itu, institusi pengajian tinggi meletakkan syarat pelajar sekolah menengah mesti kredit dalam matematik jika ingin melanjutkan pengajiannya. Menurut Abdul Aziz dan lain-lain 2017, beliau menyatakan di universiti kebanyakan program pengajian memerlukan kemahiran menyelesaikan masalah matematik. Ini bertujuan untuk membangunkan kemahiran berfikir pelajar dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian mereka. Oleh itu, pengetahuan asas matematik pokok adalah sangat penting bagi pelajar. Di Politeknik Malaysia, pelajar program kejuruteraan elektrik wajib mengambil matematik kejuruteraan 1 pada semester 1, matematik kejuruteraan 2 pada semester 2 dan matematik kejuruteraan elektrik pada semester 3. Matematik kejuruteraan 1 dan 2 adalah kursus matematik asas yang menekankan pemahaman konsep dan kemahiran menyelesaikan masalah matematik. Oleh itu, kedua-dua kursus ini menjadi prasyarat untuk matematik kejuruteraan elektrik. Seterusnya, kita lihat latar belakang masalah. Silibus matematik kejuruteraan elektrik memperkenalkan konsep dan teknik penyelesaian masalah menjadi lebih kompleks. Ia merangkumi topik statistik dan kebarangkalian, kaedah berangka, persamaan, pembezaan biasa dan bilangan Laplace. Oleh itu, pencapaian dalam matematik kejuruteraan elektrik bergantung pada pemahaman dan penguasaan konsep yang pokok dalam matematik kejuruteraan 1 dan 2. Menurut Muhammad Mirah 1909, untuk menguasai matematik yang lebih tinggi, pelajar mesti mempunyai pengetahuan peringkat rendah. Manakala Wong 1987, kemampuan matematik yang lebih tinggi bergantung kepada kemampuan yang lebih rendah, iaitu bentuk hierarki. Kebanyakan pelajar tidak dapat menyelesaikan masalah atas kerana tidak dapat menguasai konsep sebenar atau mengalami salah faham konsep. Oleh itu, pelajar kurang mahir tidak memahami kursus ini sukar untuk memahami dan menyelesaikan masalah dalam matematik kejuruteraan elektrik. Oleh itu, penting bagi pelajar memahami kedua-dua kursus ini dengan baik untuk meningkatkan upaya mereka dalam matematik kejuruteraan. Dan Abdul Wahab 2022, kelemahan pelajar kerana tidak mampu menguasai konsep asas matematik yang mencakupi keseluruhan elemen dalam pembelajaran matematik. Manakala Muhammad Merah 1999 menyatakan kelemahan konsep asas masa proses pembelajaran matematik di kelas merupakan faktor utama yang mempengaruhi kemampuan pelajar untuk menguasai pembelajaran matematik. Menurut beliau, konsep asas matematik dikategorikan kepada 5, iaitu fakta, konsep, algoritma, hubungan konsep dan proses menyelesaikan masalah. Jika tidak menguasainya, pelajar sukar untuk mahir dalam menguasai pembelajaran matematik. Oleh itu, dalam kajian ini, penyelidik akan menganalisis hubungan serta pengaruh antara pencapaian matematik kejuruteraan 1 dan 2 terhadap pencapaian matematik kejuruteraan elektrik. Oleh itu, hasil kajian akan membantu Jabatan Matematik, Sains dan Komputer dan pensyarah untuk merancang program dan kaedah pengajaran yang terbaik, serta memberikan sokongan tambahan kepada pelajar yang kesulitan dalam memahami dan menguasai konsep matematik kejuruteraan. Bahagian seterusnya adalah objektif dan persoalan kajian. Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif berikut: menentukan hubungan antara pencapaian matematik kejuruteraan 1 dan matematik kejuruteraan 2 terhadap pencapaian matematik kejuruteraan elektrik, menerangkan pengaruh antara pencapaian matematik kejuruteraan 1 dan matematik kejuruteraan 2 terhadap pencapaian matematik kejuruteraan elektrik. Bagi menentukan objektif kajian tercapai, penyelidik mengumpulkan dua persoalan kajian, iaitu yang pertama, adakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara pencapaian matematik kejuruteraan 1 dan matematik kejuruteraan 2 terhadap pencapaian matematik kejuruteraan elektrik. Yang kedua, apakah pencapaian matematik kejuruteraan 1 dan matematik kejuruteraan 2 memberikan pengaruh yang signifikan dan secara bersama-sama terhadap pencapaian matematik elektrik. Kita pergi kepada kajian literatur. Menurut Yusuan dan Ma'ad 2021, dia menyatakan matematik merupakan subjek yang mencabar dan memerlukan pemahaman konsep yang kuat dan pengetahuan membentuk abstrak dan pelajar perlu mempunyai tahap kemampuan yang agak tinggi untuk menguasainya. Paras dan tahap kesukaran yang agak tinggi dalam matematik menyebabkan wujudnya persepsi dan tanggapan bahawa matematik sukar dipahami. Manakala Rahman dan Ahmad 2016, dia mengatakan keupayaan dan penguasaan matematik akan berkait rapat dengan kemampuan pelajar untuk memahami konsep matematik itu sendiri. Namun begitu, kebanyakan pelajar mengalami kesukaran untuk memahami konsep matematik dengan baik.
Manakala tamat di 2020 mengatakan pengetahuan konsep matematik perlu dipertingkatkan dalam memastikan keberkesanan dan pengukuhan bagi konsep matematik lebih tinggi. Pelajar lemah hak asas matematik akan mempunyai masalah bila berhadapan dengan kandungan kurikulum yang lebih tinggi. Pengetahuan konseptual dan prosedural sangat diperlukan oleh pelajar dalam menguasai matematik. Makalah kedua dan ujian 2018 menyatakan dapatan empirika menunjukkan matematik yang tidak mencukupi kemahiran asas akan menyebabkan kadar kecederaan yang tinggi dan juga kesukaran dengan matematik pada awal pengajian kejuruteraan. Makalah 8 dan lain 2014 menjelaskan kefahaman terhadap konsep matematik yang tidak mencukupi selain penguasaan pengetahuan matematik yang lemah akan menyebabkan kesukaran terhadap matematik pada peringkat yang lebih tinggi. Menurut National Council of Teachers of Mathematics 2000, memahami konsep perkara asas dalam proses pembelajaran matematik tambahan kerana pelajar yang memahami konsep matematik akan mampu untuk memindahkan pengetahuan mereka dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut pada situasi baru. Makalah Muhammad Ayub dan lain-lain 2005 mengatakan beliau menemui hubungan yang kuat antara pencapaian pelajar dalam matematik dan matematik tambahan pada peringkat SPM dengan pencapaian pelajar di peringkat universiti dalam mata pelajaran kalkulus. Pelajar yang memiliki grade baik dalam matematik tambahan didapati menghadapi lebih sedikit masalah dalam memahami kalkulus. Pengetahuan dan pengalaman dalam mempelajari konsep pembezaan dan pengambilan memberikan bantuan kepada pelajar dalam memahami kalkulus dengan lebih baik pada peringkat pengajian tinggi. Manakala Wang Yunus dan lain-lain 2017 menyatakan hubungan positif yang signifikan dan sederhana antara matematik tambahan dan pencapaian dalam matematik kejuruteraan 2. Matematik tambahan merupakan peramal dengan kekuatan yang lebih tinggi dalam mempengaruhi pencapaian pelajar dalam matematik kejuruteraan 2 berbanding matematik moden. Asas dalam matematik tambahan sangat penting dan memberikan kesan lebih kuat mempengaruhi pencapaian dalam matematik kejuruteraan 2 berbanding matematik moden. Manakala kajian Aris dan Ahmad 2007 menyatakan pencapaian dalam matematik moden SPM mempengaruhi pencapaian dalam matematik semester 1 di UiTM. Matematik tambahan memberi kesan yang besar terhadap pencapaian pelajar di peringkat universiti dalam ketiga-tiga semester. Juga pencapaian dalam matematik semester 1 mempunyai hubungan positif dengan semester 2 dan memberi pengaruh terhadap pencapaian seterusnya. Seterusnya adalah metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kaedah statistik inferen. Data diperoleh daripada unit peperiksaan PSMJA. Proses pengasingan, pengkodan dan analisis data dilakukan menggunakan Microsoft Excel 2019 dan perisian SPSS versi 27. Kajian melibatkan pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik sesi Jun 19, Disember 19 dan Jun 20. Program yang terlibat adalah DEE, DEP dan DTK selama 335 orang. Analisis kajian menggunakan toleransi Pearson dan regresi linear berganda. Toleransi Pearson adalah untuk menentukan aras kekuatan dan arah hubungan antara matematik kejuruteraan 1 dan 2 dengan pencapaian matematik kejuruteraan elektrik berpandukan skala kekuatan hubungan oleh Cohen, Manion dan Morrison 2011. Manakala analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menentukan pengaruh yang signifikan daripada pemulihan bebas terhadap pemulihan bersandar. Seterusnya dapatan kajian, hasil analisis toleransi Pearson menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan dan sederhana. Hubungan ini signifikan secara statistik dan menunjukkan ada keterkaitan yang sederhana antara pemulihan ubah tersebut dalam konteks kajian yang dilakukan. Seterusnya, ringkasan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan kedua-dua pemulihan ubah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian matematik kejuruteraan elektrik. Matematik kejuruteraan 1 menunjukkan arah signifikan yang kurang daripada 0.05 dan nilai T kiraan lebih besar daripada T jadual. Matematik kejuruteraan 2 juga menunjukkan arah signifikan yang kurang daripada 0.05 dan nilai T kiraan lebih besar daripada T jadual. Kedua-dua pemulihan ubah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian matematik kejuruteraan elektrik dengan arah signifikan kurang daripada 0.05 dan nilai F kiraan lebih besar daripada nilai F jadual. 15.4% daripada variasi dalam pencapaian matematik kejuruteraan elektrik boleh dijelaskan oleh kombinasi antara matematik kejuruteraan 1 dan matematik kejuruteraan 2. Seterusnya, perbincangan kajian. Usahaan kajian pertama, analisis menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan dan nilai kolerasi yang sederhana antara pencapaian matematik kejuruteraan 1 dan matematik kejuruteraan 2 terhadap pencapaian matematik kejuruteraan elektrik.
Nilai perkali positif dan signifikan secara statistik menunjukkan bahawa semakin tinggi pencapaian matematik kejuruteraan 1 dan 2, semakin tinggi juga pencapaian dalam matematik kejuruteraan elektrik. Hubungan positif ini menunjukkan bahawa peningkatan dalam kedua-dua kursus sebelumnya berkait rapat dengan peningkatan dalam matematik kejuruteraan elektrik. Kajian ini disokong oleh kajian Haizan dan lain-lain 2019 yang mendapati bahawa terdapat hubungan yang positif dan signifikan di antara matematik kejuruteraan 1 dan matematik kejuruteraan 2 dengan matematik kejuruteraan 3, iaitu disokong oleh kajian Ahmad dan Abidat 2017 yang mendapati bahawa terdapat hubungan positif yang signifikan dan nilai kolerasi yang sangat kuat antara kursus matematik pra-tahun dan kursus matematik awal dalam kejuruteraan dan sains komputer. Prestasi pelajar dalam kursus matematik kejuruteraan dapat diramal berdasarkan prestasi mereka dalam matematik pra-tahun. Pencapaian dalam matematik pra-tahun memainkan peranan penting dan berkesan dalam kursus matematik kejuruteraan yang diambil oleh pelajar. Seterusnya, persoalan kajian kedua. Keputusan analisis menunjukkan peningkatan dalam pencapaian matematik kejuruteraan 1 dan matematik kejuruteraan 2 berkait rapat dengan peningkatan dalam pencapaian matematik kejuruteraan elektrik. Kombinasi kedua pembuli ubah bebas memberikan pengaruh yang signifikan. 15.4% variasi dalam pencapaian matematik kejuruteraan elektrik dapat dijelaskan oleh kombinasi pembuli ubah bebas ini. Meskipun peratus ini agak rendah, kedua-duanya memberikan sumbangan dalam menjelaskan variasi dalam pencapaian matematik kejuruteraan elektrik. Mungkin ada faktor-faktor lain di luar model regresi yang turut mempengaruhi variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model ini. Kajian ini disokong oleh kajian Arish dan Ahmad 2007. Beliau mendapati bahawa prestasi dalam mata pelajaran matematik moden di SPM mempengaruhi pencapaian dalam mata pelajaran matematik semester 1 di UiTM. Mata pelajaran matematik tambahan memberikan pengaruh yang lebih ketara terhadap pencapaian pelajar di peringkat universiti dalam 3 semester pertama. Dalam kajian beliau, didapati bahawa pencapaian dalam matematik semester 1 berkorelasi positif dengan pencapaian dalam semester 2 dan memberikan pengaruh terhadap pencapaian seterusnya. Kajian disokong juga oleh Abdul Rahman dan Syekh Rahimullah 2000 mendapati bahawa pencapaian pelajar dalam subjek fizik dan matematik tambahan dalam SPM mempengaruhi pencapaian akademik mereka dalam bidang kejuruteraan di peringkat diploma. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pencapaian matematik kejuruteraan 1 dan matematik kejuruteraan 2 dengan pencapaian matematik kejuruteraan elektrik. Analisis kolerasi dan regresi linear berganda menunjukkan bahawa kedua-dua kursus tersebut mempengaruhi dengan sederhana dan signifikan terhadap pencapaian dalam matematik kejuruteraan elektrik. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa kolerasi tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat dan diperlukan analisis lanjutan untuk memahami pengaruh langsung serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pencapaian matematik kejuruteraan elektrik. Secara keseluruhan, pencapaian dalam matematik kejuruteraan 1 dan 2 memberikan pengaruh yang signifikan baik secara individu maupun secara bersama-sama terhadap pencapaian dalam matematik kejuruteraan elektrik. Namun penting untuk melibatkan faktor-faktor lain yang mungkin turut mempengaruhi pencapaian tersebut. Oleh itu, disarankan kepada pensyarah untuk memberikan lebih banyak penekanan dan sokongan kepada pelajar yang menghadapi kesukaran dalam matematik kejuruteraan 1 dan matematik kejuruteraan 2, seterusnya dapat membantu meningkatkan pencapaian matematik mereka secara keseluruhan. Oleh itu, sekian dulu perbualan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.